Sabah berharap Perdana Menteri baharu dapat meneruskan agenda memulihkan negara. Langsung dari negeri di bawah bayu, kita bersama Anisia dulu. Silakan Anisia. Ya, baik Alif. Beberapa wakil rakyat Sabah menyifatkan pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri dapat menamatkan pergolakan politik semasa negara selain bertepatan dalam usaha meneruskan pelan pemulihan negara. Terus memastikan kita berada di bawah naungan keselamatan apabila menghadapi COVID ini, dan COVID juga moga-moga dapat kita landaikan lekuknya. Dan kita dapat selesaikanlah kemelut politik yang sedang melanda negara kita. Karena kita tidak mahu kemelut ini berterusan, karena dia menjejaskan bersungguh-sungguh untuk kita menangani masalah pandemik ini. Kita perlu meneruskan agenda-agenda kerajaan untuk menangani COVID-19 inilah. Sudah pasti beliau juga mempunyai pengalaman yang begitu luas sebelum ini. Pelantikan ini juga amat penting dalam meneruskan pelan pemulihan negara, khususnya dalam menangani COVID-19 yang semakin tinggi di Malaysia. Jadi saya berharap agar beliau dapat melaksanakan tanggungjawab yang berat ini untuk meneruskan segala agenda kebaikan dan juga agenda kebajikan, agenda keprihatinan yang telah dibawa oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri sebelum ini. Kejayaan Kerajaan Singapura meminimumkan kes penularan COVID-19 boleh dijadikan model menyusun strategi bagi membentras penularan wabak itu di Sabah. Fellow Kanan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura Dr. Oh Ei Sun berkata, antara pelan terperinci Kerajaan Singapura untuk kembali kepada kehidupan normal ialah dengan memastikan 2/3 daripada 5.69 juta penduduk negara berkenaan menerima sekurang-kurangnya 2 dos vaksin pada awal bulan ini. And they have succeeded in doing that. In fact, more than 2/3, I think close to 75% of people in Singapore are now vaccinated with 2 doses, and up to, I think, 80% vaccinated with 1 dose. Selain itu, katanya penghantaran vaksin dan proses vaksinasi telah dipercepatkan. Dr. O berkata demikian dalam pembentangannya bertajuk Keutamaan Pelan Pemulihan Singapura dan Pengajaran untuk Sabah sempena webinar strategi memantapkan kebolehsaingan selepas vaksinasi. Beliau berkata strategi kedua Singapura yang boleh dipraktikkan di Sabah ke arah kehidupan normal ialah memastikan alat ujian rapid antigen kendiri mudah diperolehi oleh orang ramai. Katanya rakyat tidak boleh bersandarkan ujian PCR sahaja yang memerlukan masa agak lama untuk mendapatkan keputusan ujian. Kawasan rukun tetangga KRT di setiap daerah di negeri ini disaran menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan melalui program RT Cares dan kempen Kibar Jalur Gemilang KRT yang turut diadakan di seluruh negara. Ini adalah merupakan satu usaha tanggungjawab sosial kementerian dan juga memupuk kesedaran rakyat agar menghargai erti kemerdekaan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Insinyur Syahelmi Yahya menyatakan demikian kepada RTM selepas program RT Cares dan kempen Kibar Jalur Gemilang KRT Putatan di Putatan. Dalam program ini, beliau turut menyerahkan bantuan bakul makanan kepada 160 penduduk di 8 KRT Putatan. Turut diserahkan hadiah kempen Jalur Gemilang kepada KRT Taman Jambo, Kampung Seri Pandan, Taman Union dan KRT Kampung Lokawi Baru. Penawaran potongan sebanyak 70% kepada semua saman yang dikompaun oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ telah mula dilaksanakan sejak 18 Ogos lalu. Timbalan Pengarah JPJ Negeri Sabah, Datuk Abdul Rahman Muhammad Zakaria berkata, kaunter untuk pembayaran notis saman tersebut dibuka hingga 16 September depan. Kita akan bagi pengurangan saman sebanyak 70%.
ini hanya untuk kes-kes yang tidak dibawa ke mahkamah. Contoh dia bagi kes-kes ke mahkamah seperti cukai jalan tamat tempoh itu kita tidak boleh kurangkanlah. Datuk Abdul Rahman berkata demikian kepada RTM. Orang ramai yang mempunyai notis saman daripada pihak JPJ dinasihatkan supaya hadir ke kaunter JPJ atau boleh melakukan urusan pembayaran notis saman secara dalam talian melalui portal MyEG atau MySikap. Perkhidmatan kutipan sampah di sekitar daerah Penampang dijangka mengalami sedikit gangguan berterusan sehingga September depan disebabkan kekangan jumlah pekerja susulan penularan jangkitan COVID-19. Penolong Pegawai Tadbir Ketua Bahagian Perkhidmatan Bandar Majlis Daerah Penampang MDP Kamal Ismail berkata kutipan sampah di seluruh kawasan terlibat dijalankan seperti biasa, namun akan berlaku sedikit perubahan waktu atau hari kutipan daripada penjadualan asal. Sebagai satu langkah penyelesaian dia juga, kita juga telah menarik beberapa orang pekerja di bahagian pembersihan pekan, iaitu yang tukang sapu lah maksudnya, seramai 6 orang untuk ditugaskan secara sementara di bahagian unit sisa pepejal sebagai langkah mengatasi aduan awam jugalah. Kamal ditemui RTM bagi mendapatkan penjelasan mengenai notis gangguan kutipan sampah melalui notis yang dikeluarkan di laman Facebook rasmi Majlis Daerah Penampang. Beliau berharap penduduk daerah Penampang tidak risau kerana ia tidak menjejaskan jumlah perkhidmatan lori ke setiap kawasan terjejas. Orang ramai yang masih lagi tidak jelas mengenai keadaan tersebut boleh terus berhubung dengan bahagian perkhidmatan bandar MDP di talian tertera. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Tepati janji temu vaksinasi anda bersama-sama jayakan sasaran imuniti kelompok demi negara tercipta. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri. Alif, silakan.